Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumin fi darana. Dan lagi sabdanya Nabi SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. InsyaAllah kita nak sambung ni yang terdekat, kita bicara mengenai hadis Nabi SAW menceritakan huru-haranya keadaan akhir zaman ni, dekat-dekat nak kiamat ni, antaranya ilmu diangkat. Ilmu makin kurang, semakin kurang ahli ilmu, orang yang reti. Tukang bercakap ramai, pensyarah ramai, universiti makin banyak, fakulti Islam makin banyak, tapi bengong macam tu, kasar segala. Saya sebut tu maksud hadis. Diangkat ilmu, nyata jahil. Kan bengong kan? Bahasa kita kasar lah. Jadi di atas itulah kita nak sambung bicara. Nak sambung ada beberapa hadis Nabi lagi menceritakan tentang memang antara tanda alamat kiamat ni, antaranya zaman kita. Zaman kita ni memang alamat kiamat macam-macam dah. Cuma alamat besarnya belum lagi. Alamat besar akan mula dengan Imam Mahdi. Tengok gaya-gaya, tanda-tanda nak muncul Imam Mahdi tu besar dah. Tu pun zaman dulu, 300-400 tahun dulu pun ramai duk kata begitu dah kan. Tapi sampai 300-400 tahun, sejak dulu orang nak mengaku Imam Mahdi pun tak sampai lagi Imam Mahdi lah. Cuma kalau nisbah saya rasa kuat ni. Dengan apa fitnah yang ada zaman lain ni, besar sekali yang kita duk bercara ni, berakidah Wahabiyah, Syiah. Manusia dah tak erti dah hukum-hukum fiqh. Ulama-ulama fiqh ni dia tak kenal dah, fiqh pun tak mengaji dah. Tengok satu sudut macam nak ngaji Quran hadis, tapi apa yang dia faham dari Quran hadis tu salah. Yang tu cukup ramai zaman ni. Yang tu yang nak sambung daripada isyarat Nabi SAW alam kiamat ni, apa dia? Ilmu diangkat dan ternyatalah jahil. Bila jahil ni maksudnya banyak perkara yang apa dipaham oleh masyarakat Islam menyalahi daripada apa yang sepatutnya dengan realiti. Antara termasuk jahil, dusta, bohong. Lawan bohong, sidik. Sidik adalah ilmu. Jahil adalah kazib. Betul tak? Sejahil, kartel dikatakan halal kan, kazib tu. Jadi punca jahil tak ada ilmu. Jadi punca dusta pasal tak sidik. Jadi asal nak sebut berkaitan di situ. Jadi bila jahil ni banyak pembohongan, ada fakta yang disebut tak menepati realiti. Apatah lagi fakta yang tak menepati realiti kita bicara ni, dia berkaitan dengan hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Itulah sambung kita. Nak menunjukkan akhir zaman ni banyak jahil. Sabda Nabi SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Terjemahnya, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengambil akan ilmu, yakni tiada menghilang akan ilmu sebagai mencabut yang mencabut ia akan dia daripada segala hambanya. Apa maksud dia ni? Rasulullah kata Allah Ta'ala dia takkan cabut ilmu, rentap begitu, tengok orang jadi bodoh. Macam itulah bahasa kampung kita kan. Allah Ta'ala tak akan
mencabut ilmu ataupun istilahnya menghapuskan ilmu, mengangkat ilmu daripada manusia ni, khasnya ilmu agama ni, dengan diperbodohkan semua orang, tidak jadi sivil, jadi sawan. Tak, bukan macam tu. Itu istilah Allah Ta'ala tak menghilang ilmu dengan mencabut yang mencabut ia akannya daripada hambanya. Istilah mencabut ni yang la yaqbidul ilma intiza'an. Allah Ta'ala tak sentak ilmu daripada hamba dia. Tak. Perbuatan sentak ilmu tu tidak. Sentak, faham kot dah. Habis tu kalau bukan begitu cara Allah Ta'ala menghapuskan ilmu atas muka bumi ni, yang makin lama makin banyak jahil ni, tetapi Allah Ta'ala hilangkan dan cabut ilmu ni bukan dengan sentak ilmu daripada ahli ulama'. Dia tak jadi bodoh, dia tak jadi tak reti, dia tak jadi pelupa. Tak, bukan macam tu. Tapi Allah Ta'ala hilangkan ia akan ilmu ni dengan memati ia akan ulama'. Kira dah dia mati. Dan mati ulama', bahasa yang ngaji Tok Guru sebut mati ulama' tu hal. Sebelum ulama' mati, berlaku proses begini. Orang yang tak ada orang pergi mengaji kat ulama'. Itu dia punya petanda-petanda dia. Tok Guru mati, masa tu dah memang kita faham. Apa masalah dia? Tok Guru duk ada, tak ada orang pergi mengaji. Walaupun Tok Guru duk ada, bila Tok Guru tak ada, tu lah mati ulama'. Macam apa? Tak ada siapa nak ganti dia. Tak ada orang nak dapat ilmu macam ilmu dia. Tak ada orang boleh mengajar macam mana dia mengajar. Satu kebanyakan kita tengok dengan suasana yang ada ni lah, tempat-tempat yang memang untuk melahirkan ahli ulama', melahirkan tutuk guru, yang dulu itu adalah tunjang kita masyarakat Melayu Nusantara, khasnya atas kita sebut dalam kondisi kita lah. Apa dia? Pondok-pondok kan? Sekarang macam mana? Daripada sistem British lagi dah berlaku sedikit pupusnya pondok ni, pemumpusan pondok. Macam mana pondok boleh pupus? Antaranya dia bagi sistem pendidikan kebangsaan, ada sijil. Macam mana? Habis semua pergi sekolah Inggeris. Tok Guru ada, ulama' ada, tinggal. Kalau hantar pun pondok ada, Tok Guru ada, Tok Guru besar-besar lagi. Tapi yang dihantar semua petangki dadah, ganja, ketum, yang dah jadi sampah masyarakat. Yang ni dihantar untuk pergi pondok. Yang cerdik-cerdik macam mana? Dia hantar ambil sijil, cakap bahasa Inggeris, engineering, elektrik, air, api, bangunan. Agama tak tahu. Orang cerdik pandai tak dah diajar dah, tak dah dihantar untuk mengaji, untuk jadi cerdik pandai yang sepatutnya. Tapi pergi cerdik pandai kepada dunia. Yang mana yang dah tak boleh belajar dah, baru dihantar untuk mengaji agama. Tok Guru mati, siapa nak ganti? Ada orang ganti, tapi memang bukan macam Tok Guru. Yang jadi Tok Garu. Mengaji lah, universiti. Itu lah. Yang tu yang banyak. Orang nak kesijil, nak pekerjaan, nak jawatan, nak pendapatan. Sebab kebanyakan ulama'-ulama' Tok Guru kita, khasnya kalau kita tengok dalam suasana Nusantara ni, saya syarah hadis lah kalau ikut dengan apa yang ada kat kita lah. Mereka ni mengajar tak ada yuran. Tak ada. Saya pondok yang saya ngaji, dua pondok besar yang ngaji Makan Datuk dulu, dengan pondok Patih tak ada yuran langsung. Dia bubuh tu pasal buh nama lah, supaya jangan orang nampak lekeh ngaji peri. Betul. Pasal biasanya bila peri ni orang pandang hina. Padahal peri tu untuk memudah orang pergi ngaji. Tapi masyarakat kita lah ni bila peri dia pandang hina. Mengaji peri dia pandang hina. Macam ngaji ni dia pandang hina. Padahal dia ajar ilmu yang sangat berharga. Saya duduk Makan Datuk dulu pun sebelum tu ada yuran setahun 150. Seingat saya 150 ke 130 gitulah. Setahun. Yuran sekali makan pondok, makan sendiri lah. Makan sendiri tak ada. Yuran setahun nak tu. Yang yuran mahal-mahal ni mesti tak ada 5,000 jangan duduk daftar. Okey sikit gitu. Jadi nak sebut apa? Tempat-tempat yang Tok Guru betul-betul ajar ilmu siang malam pagi petang berpuluh-puluh kitab. Tempat tu tak ada orang nak mengaji lah.
Kalau orang mengaji pun orang yang memang tak boleh nak mengaji lah. Orang tua-tua yang pencen-pencen, yang telinga pun dah pekak, mata pun dah kabur, lutut pun dah tak kuat. Sorry saya sebut, sorry. Satu arwah Pak Teh dulu, kalau ada orang tua-tua nak main mengaji, dia kata apa? Pondok ni bukan tempat orang nak mati. Pondok ni tempat orang nak hidup. Sorry sikit, dengar syarahan nanti tak? Jangan syarah ni tampak lagi. Apa maksud pondok ni bukan orang nak mati? Pondok ni bukan tempat orang nak habiskan sisa hidup, tunggu mengaji sepanjang, ngaji pun dengar bodoh itu, faham pun tak apa nak faham. Telinga pun duk pekak, mata pun kabur, nak baca Quran pun tak boleh dah. Dengar tu duk lalik sembahyang jemaah, duk irit zikir itu sikit-sikit, apa? Pondok bukan untuk. Pondok ni untuk mengaji, bagi reti, bagi faham, kau jadi ahli ilmu, faham semua disiplin ilmu. Lepas tu pandai semua alat-alat ilmu, ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Engkau jadi petonggak masyarakat. Keluar berhenti pondok, engkau jadi tok guru di luar sana. Pondok untuk orang hidup. Untuk orang hidup ni. Jasad memang hidup, batin dia hidup. Untuk hidupkan agama. Pondok bukan untuk orang yang dah putus asa daripada hidup, nak mati dah, baru pergi ngaji. Dengan putus asa daripada dunia, mau pergi pasal kita. Mula tu macam apa? Tak ada dah pilihan lain. Yang ni je yang ada. Tak. Pondok bukan itu. Pondok ni gentleman main mengaji. Aku nak mengaji. Aku nak reti. Aku nak tahu. Aku keluar, aku adalah guru. Macam tu. Nisbah kita punya qasad, maksud, misi, visi tak tu. Jadi tak jadi lain hal. Tapi pondok memang untuk itu. Pasal ilmu yang dia ajar, ilmu tu. Saya kat budak-budak saya, asal saya sebut nak cerita ni lah. Dia kata, mati ulama' kan? Nak cerita pondok ni. Ramai pelajar yang dihantar ke pondok ni, pasal nak lari daripada mengaji akademik. Pasal dia kata akademik susah, pergi mengaji agama. Dengar. Yang mana boleh mengaji akademik, semua pergi. Tak ngaji pondok lah, dah pandai ngaji akademik. Semua ngaji pondok ni dia akan jadi lah. Saya buat lawak gitu sikit lah. Lawak tak gelap tak apa. Ngaji pondok ngaji pondok dia je tu. Ngaji tinggal sekolah kebangsaan pasal rasa susah ngaji matematik, ngaji bahasa Inggeris, pergi ngaji pondok. Ya. Ngaji pondok dengan harapan senanglah ngaji pondok. Pasal tak payah ngaji akademik, tak payah ngaji matematik, tak payah ngaji bahasa Inggeris. Mai pondok bukan ngaji bahasa Inggeris. Jawab. Ngaji bahasa Arab. Lagi susah ada bahasa Inggeris. Ngaji matematik bukan belajar pecahan, bola bahagi, campur tolak. Ngaji paraid. Nak bagi ingat masalah. Nak selesai masalah orang mati. Mula tu ada yang bertindak munasakhat lah, apa semua, akdariyah lah, mimbariyah lah. Nak kena ingat semua dalam kepala. Matematik pun getik-getik. Pilihan C pun tak boleh. Tiba-tiba nak ngaji paraid, pecahan, andasa bawah, pembawah, pengatas tak tahu, penjemput, pengangkar pun tak kenal. Nak mengenal campur tolak pun tak boleh, kali bahagi, pecahan pun tak pandai. Agak-agak ngaji paraid dulu ya. Oh, dia nak lari ngaji akademik. Masuk pondok, lagi ada pandemik. Ada penyakit yang sampai mengaji tercengang tu, sampai tak boleh mengaji. Kenapa? Dia ingat mengaji pondok ni, zikir baca doa, jadi imam sampai mayat, apa dia baca doa, siap mengaji pondok. Weh, siapa dia ajar kita? Siapa dia kata pondok macam tu? Pondok ni untuk orang cerdik pandai, yang budak-budak ngaji mesti, budak-budak MRCM duduk pondok pun belum tentu boleh faham semua. Banyak tengok orang yang kalau almarhum, kalau Pak Teh tu, tunggu saya lah. Dia kata ni hantar pondok puak J tu. J tu jahil. Puak J. Puak J hantar pondok. Nak boleh apa dia dah? Hantarlah hak A tu, hak cerdik tu. Ni puak J. Saya pun mula-mula
first impression dengar dia Puak J ni, saya ingat J ke apa, macam saya dah sebut W lah, Cik B tu B Cik W. Ni Puak J apa? Jahil. Jangan kata mak pak jahil, anak pun jahil, tak kerti puak lah. Baca Quran pun tak boleh, alif bata pun tak kenal, ABC pun tak kerti, hantar pondok. Ya Allah, jenuhlah kita nak ajar jadi ahli ulama. Bukan tak ada yang cerdik, ada, tapi rata-rata yang ni hantar macam tu. Betul tak dia sebut tempat yang memang ada tok guru, ada ulama, hantar puak-puak J. Jadi saya pondok saya memang saya nak jaga tu. Selama pondok saya pun saya duk pegang, saya mati orang lain lah pegang kan. Pondok saya tu idafi, saya bukan milik sempurna. Apa saya nak sebut ni, dulu pun milik orang lain. Apa saya nak sebut ni. Nak ada siapa nak masuk esok, pastikan memang nak mengaji. Antara syarat merokok, sorry ya. Saya awal saya sebut lah, aku lama dah pantang merokok. Hang merokok, rokok hang tak boleh nak tinggal. Anak munjahadah ke mana. Duduk pondok ni bukan takat nak mengaji, nak perbaiki diri. Bukan perbaiki diri baru nak sembahyang, bukan. Hang bukan sembahyang fardu je, hang nak jaga sembahyang sunat, hang nak bangun malam tu. Kalau tak bangun malam pasal letih mengaji, gagah juga, tak pun mengaji, pasal mengaji wajib, nak beramal. Hang tahu cara nak beramal, zahir batin punya lah. Kalau tengok zahir tak beramal pun, batin hang sebab beramal. Macam mana? Ngaji elok-elok. Mai takat nak habis sisa hidup nak mati, very sorry ya. Minta sorry ya. Satu saya tak keluar lagi syarat-syarat nak masuk pondok saya. Diorang tanyalah banyak ada kan. Sagi saya buat syarat kau tak mau dengar kot. Dengar. Sekali lagi nak sebut. Tak bisa sebut ke? Tanya nak sebut. Syarat dia mesti masuk pondok nak hidup. Besar sekali nak hidup hati. Itu boleh besar ni. Nak cerah mata hati. Nak bagi betul-betul jadi hamba ilahi. Itu maksud. Maksud main sini. Kalau memang maksud tu, sila. Kalau katalah contoh saya dah sebut tadi kan, merokok dia kan. Masuk sini untuk niat berhenti rokok. Bukan berhenti rokok 2-3 bulan, 2-3 tahun. Selama-lamanya. Goodbye to you. Contohlah, sorry ya. Kalau anak merokok main sini, suruh dia merokok tu. Kalau macam duit tak ada, masuk, pergi cek duit tu. Tapi kalau pondok macam mana? Duit tak ada pun main duduk. Duit tak ada pun main duduk. Han nak bagi duit punya pasal. Tapi tak ada duit pun main duduk. Memang saya mengaji tutup guru macam tu. Saya pergi India pun syekh macam tu. Tak ada duit, mai. Apa kami makan, apa makan. Nak makan ayam hari-hari, sorry tuan cari nari Tapi apa kami makan, apa makan. Pasal apa Ahmad? Nak bagi hidup hati. Pondok betul-betul macam ni lah operasi dia. Satu tutup guru dulu, mana yang memang betul mengaji pondok, orang yang nak duduk pondok, Masya Allah. Anak-anak murid dengan ilmu dia, dengan takwa dia, Masya Allah. Tak ada satu pun nak atau keluar tu untuk tonjol diri daripada. Bahkan keluar ni memang dia akan jadi tiang masyarakat. Balik pondok, pergi balik kampung, memang dia akan jadi tok guru dalam kampung. Ngajar sana sini, ngajar. Ada yang memang buka pondok pun. Okey, saya nak sebut apa? Itu tempat-tempat yang ada tutup guru oleh ulama kita. Malangnya sekarang ni macam mana? Yang sebab ilmu tak ada ni, tempat yang memang ada ulama ni, orang tak pergi mengaji. Yang pergi mengaji mana? Tempat yang tak ada ulama, yang tu orang mengaji. Sekolah kebangsaan penuh. PKP pun semua online jalan. Pergi sekolah agama belum tentu orang boleh pergi. Tambah PKP ni. Buat tak layak. Sampai orang tak pandang lah agama. Orang gaduh nak ambil SPM lagi. Tapi orang tak gaduh nak ngaji agama. Tak gaduh nak betul iman. Tempat orang betul-betul nak agama. Ini mesti. Saya berani sebut macam ni. Bukan orang pergi mesti yang betul-betul memang nak mengaji. Tak. Bahkan dia pergi mesti kan masuk diploma, ambil diploma, dia akan lihat bahawasanya dia memang pergi mengaji ke atau apa. Jangan kata apa pelajaran yang dia bakal terima.
Bahkan dia boleh lihat apa sebenarnya yang dia belajar, dan dia belajar dan cara belajar di sana macam mana. Ustaz pun kadang bukan terpelajar. Sorry saya sebut, sorry ya. Kadang ustaz yang terpelajar ada juga, bukan tak ada langsung. Tapi ramai ya macam ni. Bagi kerja, bagi tugasan, bentang. Tak dengar. Itu. Dia bukan ustaz dia cerita satu. Bukan tak ada. Tapi sikit. Itu diploma, ijazah, master, PhD. PhD lagi ya. Mana ada? Semua kajian ni hari. Copy paste. Kutubus Sittah. Jihad sampai 3 pagi, 4 pagi tak tidur. Subuh lebuh. Siapa? Ni, buat apa ni? Nak siap assignment. Tempat tu masuk daftar 5-6 ribu. Tu 1 sem, 2 sem. Itu belum duit makan, duit yuran, belum duit uniform, duit persatuan, apa-apa. Tanya orang tak percaya. Dengar, saya pun tak reti. Saya bukan pergi duduk universiti. Dengar laporan daripada orang duduk universiti macam tu lah. Untuk habis-habis belajar macam mana? Hutang, kurang-kurang 20 ribu, 30 ribu. Tu murah lah tu. Kalau ada beasiswa apa pun, tuan, tapi maksud dia apa? Maksud dia nak kerja. Maksud dia nak jawatan. Okey. Macam tu ke ulama? Sikitlah. Kasar sikitlah tu. Jadi antara orang taklah hilangkan ilmu ni, mematikan ulama hingga tiada tinggal akan orang alim. Orang alim tak ada lah. Tok guru tak ada lah. Tak ada tu sama ada tak ada langsung tok guru. Itu. Ataupun tok guru ada, tapi orang dah tak pandang tok guru. Orang duk pandang tok guru. Kadang tok guru kita, ulama-ulama kita hak tu ulama-ulama yang masih hidup ni. Weh ramai pakar-pakar ilmu. Buat hadis dia apa. Tapi orang tak pandang, orang akan pandang tok guru yang dilantik oleh pemerintah, dapat jawatan-jawatan pegawai kerajaan ni, mufti, pegawai takbir, apa lagi, menteri-menteri agama, exco agama, sorry ya saya sebut, sorry ya. Padahal pergi jumpa exco ni, exco saya tak apa pandai. Dia bukan kena jumpa. Kalau dia nak jumpa tok guru tak apa. Pada saya gagah ni pasal dia terkenal tok guru. Masalah dia apa? Dia pun tergaru-garu, dia sendiri buat keluar hukum tanpa berguru. Ni masalah. Ni masalah. Jadi orang tak ada dah tok guru. Dengar. Bukan tak ada tok guru, dia tak tahu tok guru siapa. Zaman ni nak kata tak tahu tok guru tak ada. Tok guru ada. Tapi dia tak tahu nak cari tok guru mana. Mana tok guru? Bila tak tahu tok guru, orang alim ada. Dia tak jumpa orang alim. Yang jumpa, yang alim kucing. Alim kucing. Saya suka guna bahasa-bahasa macam tu. Apa maksud alim kucing? Oh, masuk TV pakai berjubah serban, berjuruh lawa. Oh, kemas tengok macam ustaz. Jumpa kat Tesco, macam putat. Kepiah tak ada, pakai t-shirt, pakai apa tu? Pakai seluar track suit track suit. Seluar lari atas track. Lepas lari jogging dengan lengan pendek, kepiah pun tak ada. Jangan. Siap bro. Ni. Buka-buka ingat lagu apa? Cabut tu dengar lagu nyanyi. Ustaz Al-Hafiz, imam muda, pencetus ummah. Oh, tengok depan ni, oi, sakan. Warak orang main, takwa pada Allah Taala, takarrub pada Allah Taala. Jumpa tengok dari sangkap. Duk takwa, jumpa tengok duk main game. Siap boleh sebut apa? PlayStation 2. Oh, saya dulu PlayStation 2 ni. Game ni. Hafal game PlayStation. Saya PlayStation pun saya tak tahu dia.
Saya tahu railway station. Pasal bapak saya kerja kereta api, dia railway station. Saya hak tu tahu. PS ni tak beli apa tak ada pasal mana ada duit dulu saya nak beli PlayStation. Mujurlah jadi miskin dulu. Lah ni PlayStation apa? Dia boleh hurai game ni PlayStation ni. Ustaz tu, Al-Hafiz tu. Imam muda tu, pencetus ummah tu. Sorry. Ada PhD tu, doktor tu. Doktor ni, duk chatting awet. Kenalan ramai. Bukan awet chatting dia chatting awet. Tak faham? Bukan awet cari dia cari awet. Boleh berkenalan tak? Saya ni, saya pencetus umat. Saya imam muda. Ramai yang terpedaya. Siapa tak nak? Bertuah saya, alhamdulillah dapat. Saya dah lama. Yang ni buah hati saya rupanya. Kena getah lah. Ya. Sorry ya saya sebut tu kan. Memang tu bukti lah ni pun. Satu-satu dibongkar. Dulu kita duk dengar gitu ya, dengan satu-satu bongkar. Ke depan ni bongkar apa pula tak tahulah. Jadi orang pergi cari tu. Apa-apa tanya sikit, imam muda. Tanya sikit, pencetus umat. Tengok menteri agama. Orang akan pergi belah situ. Betul-betul tok guru dia orang tak jumpa. Orang tak kenal pun. Ini bukan kata ulama Malaysia, kata dia ulama sedunia. Jangan tak tahu yang dia akan lantik, yang akan dilantik jadi ulama sedunia ni bukan betul-betul ulama. Dia mesti yang menepati kriteria pemerintah. Boleh faham? Antara kriteria pemerintah untuk lantik siapa nak jadi mufti, jadi menteri ni apa? Mesti ada CJ lah ni. Tutup guru dulu mana ada CJ. Ada. Tambah memang duk belajar dengan cara dulu memang tak ada CJ, tak sibuk dengan CJ. Tambah pula kalau nak buat CJ pun kena mengandalkan laptop. Tak ada lah. Saya pernah ada orang tawaran untuk buat PhD. Orang nak bagi, dia nak sarah saya buat PhD. Dia kata boleh masuk Open University buat PhD. Cerita hotel kita ada mengaji macam ni. Tak payah, dia boleh terus bypass. Tak payah ijazah, tak payah master. Memang boleh kan? Boleh. Tunjukkan saya punya credit hours. Boleh jumpa pensyarah yang ada yang seliakan PhD tu. Dia akan jadi musyrif saya. Dia akan jadi pensyarah saya. Dia akan jumpa dengan saya. Kalau saya nak ambil, saya isi borang. Dia akan test saya ni, layak tak layak untuk ambil PhD. Mesti terbuka memang ada. Bayar. Buat PJJ pun. Pengajian jahil Jonggang bukan tu. Pengajian jarak jauh lah PJJ. Seminggu sekali. Bila dia tanya tu credit hours saya mengaji, kita apa saya mengaji. Silap pensyarah tu dia jumpa kita, dia pun angkat tangan, sorry saya tak mengaji kitab ni. Dia tanya tu, kita kitab ni berapa tahun mengaji? Daripada tahun 1987 sampai lah ni duk mengaji lagi. Percengah ni dekat. Kitab apa pasal ngaji kita sebut. Wow. Untuk ni pensyarah saya nak tanya sikit, pensyarah ngaji kitab apa? Kalau saya nak tanya hak tu dulu, dia nak jadi pensyarah saya. Saya nak tanya tu. Pensyarah dulu ngaji kitab apa? Nahu ngaji kitab apa? Alfiah apa ya? Alfiah. Kalamuna, lafzun mufi, dun kastaqim. Fi'lun mahar. Lupa lah kita pun. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Apa ya alfiah? Tak biasa jumpa. Astagfirullah. Muntamimah kita ngaji. Syuzur. Kita ngaji. Syuzur. Apa saya nak sebut ni? Saja tanya dia. Agak-agak kalau saya minta buat PhD, dia tu pensyarah universiti tu. Ada PhD tu. Agak-agak lulus saya punya permohonan nanti PhD. Mesti lulusnya, tapi kena bayar. Betul nak buat apa? Kena buat assignment. Hak tu letih dengan tinggal banyak nak bini. Kenapa? Isi assignment. Benda ngaji semua ngaji dah. Ini dengan mutak tulis ya. Tak ada pasal. Tak mau hasara aku tak mau. Baik aku kerja pondok. Buang masa aku. Buat habis duit tak ke mana pun.
Zaman lah ni anak yang tu sampai berjaga 3-4 pagi, itulah jihad ilmu. Rupanya jadi jahat. Rupanya bukan pergi buat apa yang sepatutnya dia buat, jadi jahat, merapu kot lain lagi benar. Merapu kot lain tu dia. Tu yang dapat idea-idea bernas tu. Tak faham sudah. Dia kata, wah, dia pernah pergi tengok setan dulu, pergi tengok iblis dulu, tu mengarah. Boleh buat assignment. Tengok iblis, tengok setan dulu. Tengok saya punya bahasa, sorry ya. Tengok iblis, tengok setan dulu, mengarah. Tempat tu pengajian orang ramai pergi. Tempat yang tak boleh masuk internet, tak boleh ada handset, tak boleh ada radio, tak boleh ada TV, elektrik pun tak ada, angkat lilin lah. Apa orang nak mengaji? Betul tak? Mati ulama. Yang banyak apa? Ular dalam sebab tunggu patuk orang. Ni tak salah, ni hadis maudhu'. Ni hadis palsu. Patuk. Ular dalam sebab. Keluar je hukum, ni hadis dhaif. Ni bid'ah. Syirik. Tengok ni belit. Mampu ya soal. Ular dan semak ni banyak. Baik, bila dah sampai macam tu, orang tak ada jumpa orang alim. Ataupun orang alim ada, tapi macam tak ada. Maksud apa? Tak kenal. Tuan saya sebut orang alim, kalau saya tanya, ada wali tak kat Malaysia ni? Wali. Lagi orang tak kenal. Bukan wali nikah, bukan wali hakim, tu lama. Yang tak sah jadi wali, pergi jadi wali gedik-gedik wadah, ya. Apa nak sebut? Yang jadi wali hakim pun kadang-kadang pasik, tak boleh jadi wali. Tapi pasal lantikan kerajaan, kuasa melantik dia untuk jadi wali hakim, jadi sebagai juru nikah, sah lantikan kerajaan tu. Pasal tu sah kalau ikut pasik. Sepanjang saya nak sebut tu. Apa yang saya nak sebut ni? Wali, siapa kenal wali kat Malaysia? Siapa? Sampai orang tak tahu wali siapa. Artis, penyanyi, menteri, PU, imam muda, sorry, saya sebut tu sorry sikit. Saya nak sebut kata yang popular tu kan. Tok guru yang pakar-pakar yang tak ada orang tahu. Jangan saya nak bukan kadang-kadang orang lain. Saya pun tak apa kenal tok guru lain. Saya pun jenis dah mengadap tok guru, kita ada tu, kita ngajak apa yang kita mengaji dah tu lah. Lah ni kot baru ada nak jumpa tok guru Nabi Jumat. Apa kedak tak peduli ya tok guru mana. Pasal kita duk sibuk dengan mengajak tak ada nak pergi ziarah orang pun. Duk sibuk dengan dunia kita ni, sibuk nisbah nak mengaji. Tak ada nak pergi jenguk orang lain pun di luar tu. Apa nak sebut ni? Tok guru lah ada. Wali ada, wali para aulia ni kat Malaysia ada tak? Ada. Tak ada. Hampir tak boleh nak disebut. Siapa? Dan jangan nak tahu. Wali pun bukan boleh nak kenal macam orang popular dalam TV tu. Bukan macam tu. Dan orang pun tak kenal kadang wali ni macam mana. Wali ni bukan syarat. Macam-macam hal lah nak sebut macam tu padahal. Kalau nak jumpa tutup guru alim ulama orang bayar, jumpa wali bayar lagi. Tapi ada tak? Ada. Sampai hampir tak jumpa. Hampir tak jumpa. Allah. Baik. Bila hampir tak jumpa, yang duk jumpa siapa? Jumpa hak kuali. Bukan jumpa ulama, jumpa ular dalam sebab. Tanya. Pada pendapat saya lebih cenderung kepada hadis ini. Dia keluar tu. Untuk bila orang alim tak ada, sama ada memang tak ada ataupun tak dikenali, lepas tu nescaya mengambil oleh manusia akan orang yang jadi ketua itu orang yang jahil-jahil. Kalau nisbah ketua, pemimpin, politician ni memang banyak jahil-jahil. Sorry saya sebut. Jahil apa? Jahil agama. Bahkan bukan saja jahil agama, akademik pun jahil. Sorry sikit saya sebut. Bagus negeri yang putih ni kan. Kalau menteri kewangan ni memang menteri kewangan, semua bab kewangan dia pakar. Yang ni jadi menteri apa? Menteri pertahanan apa pun tak tahu. Siapa dia tak tahu lah. Jadi menteri agama macam tak ada agama. Sorry saya sebut kan. Jadi menteri pertanian tak pernah tanam pokok pun.
Tak pernah tahu apa agrotech, apa tak pernah tahu teknik-teknik pertanian sikit pun. Yang ni orang macam ni jadi menteri agama. Sampai bagi cadangan tanam padi atas bumbung. Astagfirullah. Siapa dia tak tahu lah, tanyalah pergi cari kan. Untuk belajar bersukan, sukan apa? Kita belajar main guli. La ilaha illallah. Nak kira syarat langsung tak tahu. Kita kena banyak gimnastik dan gym rama untuk menaikkan nama Malaysia. Gimnastik rama. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pula apa-apa macam ni, apa dah? Tambah Menteri Pelancongan. Berseronoklah. Tetapi jagalah keselamatan, jangan dijangkiti AIDS, pakailah kondom. Mampus puak ni. Gila tak gila? Manusia akan ambil orang jahil akademik suku, jahil agama. Lepas tu orang akan tanya hukum, maka ditanya ketua-ketua yang jahil tu. Tanya menteri, tanya Perdana Menteri sama lah. Perdana Menteri dulu lagi lah rajin fatwa. Bukan dulu tu yang hak Tok Wan tu. Semua dia nak cakap, semua dia ini menteri, semua portfolio besar-besar dia nak pegang. Dia lah menteri agama, dia lah menteri dalam negeri, dia lah menteri luar negeri, dia lah menteri pertahanan, dia lah menteri kewangan, dia lah, semua muka dia tak faham sudah. Akan ditanya tu ketua-ketua dalam bab politician, ketua-ketua dalam bab agama, banyak yang jahil-jahil. Saya biasa mengaji, kalau arwah Fatih tu pasal cerita dia, pasal dia dilantik sebagai ahli majlis fatwa. Saya nak syarah cerita jahil tu sikit. Bila dah jadi ahli majlis fatwa, orang pejabat agama Perak, majlis Ramadan Perak ni nak support masuk telefon rumah Tok Guru. Dah jadi ahli majlis fatwa apa, dia orang seronok satu. Pasal apa? Adalah tempat rujukan kita. Ada apa-apa masalah, jumpa Tok Guru lah. Tapi nak kena pergi Kedah Hulu lah. Jauh, Ipoh Kedah Hulu 180 km. Untuk macam mana cara sana? Jawab. Buah telefon. Jadi ahli majlis fatwa, ada orang nak support buah telefon rumah Tok Guru, dan bulanan pun dia nak bayar. Tok Guru tahu tak? Tahu. Tak mau masuk telefon, nak kena mari Kedah Hulu. Waktu dia ngajar kat kami, dia kata apa? Ni kata dia, Tok Kadi pun senang yang buah telefon. Kadi tu daripada kada, bukan Qadi. Kadi. Kada maksudnya hampir dekat. Dia Kadi dekat apa? Dekat dengan telefon. Masalahnya telefon. Dia memang nak buah telefon rumah kita. Senang dia mau lah. Sedikit telefon. Tak ada masalah tak? Tanya kita. Tanya kita. Ngaji tak mau. Patutnya mufti, kita tanya mufti lah, ahli majlis fatwa. Tanya dia lah, semua ahli majlis fatwa. Kenapa tanya kita? Panggil tu nak dapat muafakat, bukan pergi rujuk kat kita semua. Ni nak buat telefon, apa masalah, semua tanya kita. Tak embuh dia. Nak ibadat pun susah. Nak makan nasi pun sakit telefon. Nak ibadat bila? Ni, Tok Guru, nampak Tok Guru. Yang dah ada telefon ni, selalu Tok Guru ni tak ada siapa nak telefon pun. Pasal apa? Merepek. Tak ada siapa nak telefon pun. Ya, jadi orang akan lantik ketua-ketua yang jahil. Lepas tu maka akan ditanya akan ketua-ketua yang jahil tu pada hukum agama. Tanya, untuk apa? Vaksin harus. Kalau kerajaan wajib kan, kena wajib. Tak suntik vaksin berdosa. Telah diputuskan oleh majlis fatwa. Majlis fatwa ni semua oleh ulama. Menyalahi fatwa berdosa besar. Menyalahi fatwa berarti menyanggah sultan. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri. Wah, hebat ya. Lagi kata apa? Bila majlis-majlis fatwa dapat keputusan, pemerintah dapat keputusan kata vaksin wajib ni, wajiblah. Pasal apa? Tasarruful imam manutun alal maslahah. Kata imam kalau dia kata wajib ke, tu mesti maslahat umat. Wah, hebat. Ya. Satu kalau betul kalau saya lah, pasal memang dia orang bawa hujah gitu. Kata apa? Betul ke dia kata wajib vaksin ni untuk maslahat? Macam ada tipu muslihat. Buat kilang arak muslihat apa?
Maslahat apa? Buat kilang arak. Boleh tak? Buat nombor spot toto buat apa? Bank Islamik satu hal. Yang bank non Islamik ni buat apa? Kau buat bank Islamik just only a gimmick. Ya. Mana tasarruful imam manutul ala maslahah? Itu pun bukan usul fiqh. Itu qawaid dobit fiqh. Itu masalah imam nak sujud sawi. Imam sujud sawi, kita tak tahu imam sujud sawi pasal apa? Apa dia? Imam sujud sawi, sujud dia. Pasal imam mesti maslahat dia. Dia tahu kenapa dia sujud sawi. Itu tak apalah. Tasarruful imam manutul ala maslahah. Tapi kalau imam naik rakaat kelima macam mana? Boleh ikut. Boleh tasarruful imam manutul ala maslahah. Jadi kaedah hang sebut tu tak betul untuk menunjukkan hang punya fatwa tu semua kami kena ikut. Bagi alasan pun tak betul lah. Sikit saya sebut itu. Ni pokok jahil bagi hukum. Bagi ayat Quran satu, bagi hadis satu, kita pun tercengang lah. Walak pada pemimpin. Wah. Ikut lah. Minta ikut. Nak buat fixing. Jangan kata kita hak mengaji ni. Frontliner pun tak mau fixing. Tambah pula cocok-cocok mapuh. Cocok-cocok mapuh. Kami tak mau mapuh Baik, bila ditanya ni, ketua-ketua yang jahil itu berguru agama, maka memberi fatwa mereka itu dengan tiada ilmu. Tu yang merepek tu. Bulu kucing tak najis, tai kucing pun tak najis. Lagi apa? Orang perempuan ni, orang perempuan pergi Mekah pun tak apa. Dengan tanpa mahram, pasal apa? Lani selamat lah. Pasal apa? Kapal terbang ramai orang ni, ramai orang. Kalau hadis larangan pun, itu zaman Nabi. Zaman tu tak selamat, zaman sekarang selamat dah. Hukum fiqh berubah mengikut zaman. Wah, hebat dia bang. Masya Allah. Riba ni haram, tapi berubah ikut zaman. Lah ni kalau tak ambil loan tak boleh nak hidup. Jadi boleh ambil loan. Pasal apa? Masa ni riba dah jadi halal. Boleh ambil loan dah, tak apa. Ambil 3 juta pun tak apa. Boleh. Tapi sekali ya. Wah. Hebatnya hukum hakam keluar. Memanglah ni, apa tengok lah hukum hakam yang keluar. Benda tak wajib. Zakat. Zakat harum manis kena zakat. Wah. Zakat boleh bagi kat LGBT. Boleh bagi kat pusat serenti. Wah. Daging korban boleh bagi kat orang kafir. Kafir harbi boleh bagi. Dengan sebab tu dia nanti dia masuk Islam. Wah. Saja saya bunyi gitu. Ya, saya sebut ni. Babi. Babi pun satu ketika haram orang lazah. Lah ni, babi ni bila kita dah proses dalam makmal macam ni, dia dah istihalah, berubah daripada rupa asal. Dia bukan babi dah, dia gelatin. Dah jadi gula-gula gamis apa tu, manis sedap. Dah tak rupa babi, halal dimakan. Pasal dia dah rupa asal dia berubah. Macam mana cuka berubah, arak berubah jadi cuka. Boleh berubah. Dia halal. Ada pendapat kata halal. Sampai babi pun jadi halal lah ni. Jadi sampai jadi mufti babi macam ni. Saya tak boleh, bahasa saya keluar macam tu. Keluar jahil-jahil ni. Betul-betul jahil ni. Sembahyang Jumaat 12 orang. Wabak tu satu. Wabak kan, darurat kan. Pergi tengok tempat kuarantin tu. Memang dalam suasana wabak, ketakutan yang sedang menerima wabak bahaya, takutnya nak mati ke duk seronok, duk joget-joget sana sini. Pergi tengok lah. Jadi kita buat lawatan sekali kot. Jangan bagi tahu. Kita pergi sekali. Kat tempat-tempat yang buat kuarantin tu kan. Pergi sekali buat lawatan. Nak bagi bantuan macam Ebit Liu tu. Bawa 10 trailer beratur tepi jalan tu. Kami nak bagi sumbangan. Bawa tablet. Jangan buat beras orang tak main. Bawa tablet tu. Tablet. Samsung. Tablet berapa lah ni? Samsung yang terkini, canggihnya, seorang satu. Ada berapa dalam tempat kuarantin ni? 1000 orang. 1000 tablet kita bawa. Bagi seorang satu. Tengok macam mana. Bersenam tempat kuarantin. Penyakit COVID positif. 8 hari joget, makan minum, tidur, main handset, kencing berak, makan peri, semua tangguh. Macam mana? Swab. Negatif. Sembuh sepenuhnya. Darurat. Sikit.
ayat yang keluar, kita dalam keadaan darurat. Darurat ni babi boleh makan. Jadi kalau dia kata kena vaksin, kena wajib suntik. Kalau dia tak suruh suntik pun wajib suntik. Pasal babi pun boleh makan. Bunyi kan? Ayat bunyi gitu kan. Bila tu tak ada ilmu ni, maka sesat mereka itu dan beri menyesatkan oleh mereka itu akan orang lain pula. Hadis terjemah tu Bukhari Muslim. Syarah tu, dengar saya dulu syarah ni. Betul tak betul? Memang tepat dengan tak tepat realiti. Jadi asal hadis ni nak sebut apa? Mengenai banyaknya orang-orang jahil zaman lalu ni yang telah dilantik untuk jadi pemimpin-pemimpin agama. Tutup guru yang betul-betul yang reti, yang pakar, yang sepatutnya jadi rujukan dalam ilmu, dah tak ada satu. Ataupun ada tapi macam tak ada. Pasal apa? Pasal tutup guru ni tak diviralkan dan tak dipertemukan oleh orang ramai, kepada orang ramai. Tak didedahkan orang ramai. Tuan-tuan biasa tak jumpa dalam TV kan 1, 2, 3, Hijrah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, channel-channel 100, 200, 300, 400 dalam istro tu. Biasa jumpa tak? Ada seorang tok guru syekh mana, tua dah, 90 dah, jalan mengetak-ketak masuk TV. Bagi soal jawab, tanya. Jawab. Hukumnya ni. Bulu kucing ni najis. Semua binatang yang tak halal dimakan walaupun disembelih, kalau ada juzuk yang tinggal, yang tertanggai pada dia, maka najis lah ia. Nak mampu ni 90 ada? Tak biasa jumpa tu guru. Yang panggil hak pakai songkok ketai segak. Apa hukum bulu kucing? Bulu kucing ni berdasarkan hadis Imam Bukhari, Syafi'i, Hanafi, pada saya berdasarkan hadis yang telah saya sebutkan tadi, antaranya hadis ni cukup memikat hati saya. Tepat dengan realiti sekarang ni, saya lebih cenderung pada hadis ni, bulu kucing tak najis. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahawasanya tahi kucing pun tak najis. Tak jumpa satu orang mana? Awak tok guru tua tadi kan? Ada yang tak panggil tok guru tua tu. Yang ni buat semak kami. Sekali lalu itu. Nak cerita apa ni? Banyak zaman ni orang jahil. Dia nak buktikan tu ya. Banyak orang jahil. Saya bawa pergi tengok. Saya tu pun cerita ya. Maka sebab inilah kata nas ijma' ulama' al-mukhti dalun mudilun. Dengan sebab inilah ulama' kata zaman lah ni kalau ada orang dakwah dia ni jadi mufti bagi soalan, dia tak mau pakai mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali radhiyallahu taala wa rahmatullah alaihim ajma'in. Tak mau pakai, tak sebut pun mazhab. Kalau sebut pun hiasan saja. Last kali je nak, saya lebih cenderung kepada pendapat saya. Ini. Saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan begini. Mazhab pun dia tinggal habis. Kita tengoklah, saya tu kan cerita je. Saya pun bukan rajin pergi tengok semua siaran-siaran. Tapi takat tu tengok ada orang duk tanya macam ni. Allah, kita tengok. Tu saya kata kalau boleh lari bagi lutut lah. Bagi. Itu yang disebut dalam kata ulama tu dalam kitab Tanwirul Qulub ni, mereka ni mukhtiun dalun mudilun. Mereka ni orang yang memang salah, tersasar daripada perjalanan sebenar. Yang tu yang ramai, bahkan sesat menyesatnya. Dan lagi pula kata dia, ia berkata, ada orang duk kata macam ni lagi, buat ni. Dia ikut Quran hadis dan ia tidak mahu lagi bertanya pada ulama dengan dalilnya. Dia tak mau tanya ada ulama. Ia tidak berhajat lagi hendak tengok kitab-kitab karangan ulama yang mutabar. Tengok kitab pun tak lah. Tengok kitab fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dah. Yang dahulu-dahulu. Kerana ia orang yang boleh faham sendiri Al-Quran dan hadis. Mana dalil? Sebut kitab fiqh. Saya tak mau kitab fiqh. Saya nak dalil. Nak betul lah saya kata. Tak ada hadis yang kata macam ni. Mana ada tahlil? Bawa dalil hadis, tahlil. Dia kata la ilaha illallah. Zikir Allah ni, mana dalil zikir Allah?
Ulama yang kata. Ulama tak maksum. Dalam Quran tak ada apa suruh zikir Allah, 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 Allah. Tengok kena atas muka dia sendiri. Berapa banyak ayat Quran suruh zikir Allah, Allah. Uzkurullah, ingatlah Allah, tu Allah. Bizikrillah, sebut Allah, tatma'innul qulub, tu Allah. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, sebut Allah, gementar hati. Qulillah, orang Taala sebutlah Allah. Dharhum fi khawdihim yalabun. Tu sebut Allah. Uzkurullah zikran katsira. Ingatlah, sebutlah Allah banyak-banyak. Dia kata tak tu mujtahid besar. Tak tengok dah syarah-syarah ulama. Bahkan ada ulama dipersalahkan. Ulama ni bukan maksum. Ulama ni. Ulama ni. Sikit ulama kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Sedap saja. Dia boleh faham sendiri Al-Quran hadis. Ada Quran pun tak apa nak boleh baca. Baca apa pelat. Baca pelat tu ada yang baca pelak. Tapi baca tafsir hadis, tafsir Quran. Istinbat Quran hadis. Dasarkan dalil ni, nas ni, hukum dia macam ni. Wow. Maka kami hendak bertanya lagi, apakah kata kamu pada ayat Quran dan hadis-hadis yang berlawanan atau tashbih? Dia nak sebut tu. Jadi yang ni kita bicara ni cerita tahu mana? Cerita mengenai memang tak ada dah, nak cari ahli ulama, nak kata bahasa umum tu tak ada dengan mana. Tak, kalau ada pun orang tak kenal dah siapa tok guru ahli ulama. Allahumma salli wa sallim ala jadi dia nak sebut ke depan ni nak cerita tahu mana? Nak cerita macam mana nak selesai ayat Quran dan hadis-hadis yang tengok berlawanan antara satu sama lain. Bab ni banyak. Saya tak terus saja. Saya nak baca tu saya tak boleh berhenti masa dekat. Saya bukan passion macam tu. Dan passion saya pula nak baca sikit-sikit tak. Saya punya baca bagi selesai. Saya baca tu sikit berhenti pukul 12 orang berhenti. Situ dulu. Pasal bab ke depan ni nak bicara kat mana? Kita lihat dia nak bawa pula perkara berkaitan akidah. Cerita yang kita biasa dengar, cerita Nabi Adam. Kalau tengok zahir ayat Quran tu yang ramai ustaz-ustaz di sana, di luar sana, kalau cerita Nabi Adam ni saya percaya, saya berani kata 90%, bahkan 98% orang Melayu ni duk faham Nabi Adam berdosa. Maka Mbah Khuldi turun daripada syurga, berdosa, menangis, Rabbana zalamna anfusana, pasal dosa dia tu. Maka Mbah Khuldi keluar daripada syurga. Dengan sebab tu kita datang muka bumi ni. Jangan kata orang awam, Ustaz pun ramai macam tu. PhD punya orang tu saya heran lah. Puak Wahabi tu tak ada heran lah. Orang ramai faham macam tu. Macam mana nak selesai, kita jumpa ni. Memang khas nak bicara kisah Nabi Adam. Yang sepatutnya Nabi Adam ni Nabi lagi Rasul. Salah seorang daripada Nabi lagi Rasul dalam 25, dalam senarai yang kita wajib intikad mengenai dia ni ialah Nabi lagi Rasul. Dia Abu Bashar Al-Awwal, Abu Bashar Al-Awwal, Abu Bashar, bapa manusia yang pertama sekali. Daripada dia dah datang semua manusia. Dialah Nabi Rasul 25 yang diittifaq seluruh ulama tak boleh engkarkan kenabian Nabi Adam. Bila dia Nabi Rasul mesti dia maksum, tak ada dosa. Macam mana boleh kata dia dosa? Nampak kantoi apa? Akidah kantoi, bukan pekah kantoi. Akidah kantoi. Jumpa nanti. Coming soon. After Zuhur, insyaAllah. To be continued. That's all for now. To be continued. Okay, insyaAllah. Any question? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك